Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk topik yang kedua, iaitu peraturan di bilik sains. Okey, dalam topik ni ada 3 perkara yang awak perlu tahu, ingat dan faham. Iaitu kita perlu tahu pertama, perkara yang perlu dipatuhi. Kedua, perkara yang dilarang. Dan yang ketiga, kepentingannya. Baiklah, perkara apa yang perlu dipatuhi di bilik sains? Yang pertama, mestilah beratur sebelum masuk ke bilik sains. Ini bagi mengelakkan sebarang kecederaan atau kemalangan. Contohnya, jika awak berebut untuk masuk ke bilik sains, awak akan tersadung dan terjatuh. Yang kedua, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Awak mestilah tinggalkan bilik sains itu macam mana awak masuk. Ini bagi memudahkan orang seterusnya untuk gunakan bilik sains tersebut. Yang ketiga, minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik sains. Jika awak sampai di bilik sains dan guru sudah pun berada di dalam, awak perlu mengetuk pintu. Okey, contohnya, awak boleh cakap, "Assalamualaikum cikgu, boleh kami masuk?" "Assalamualaikum ustazah, izinkan kami masuk." Seterusnya, perkara yang dilarang ketika di bilik sains. Pertama, dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. "Tapi ustazah, saya suka main dengan kawan saya." Tak boleh. Sebab dalam bilik sains, kita ada banyak peralatan yang mudah pecah dan bahaya. Kalau awak berlari lepas tu tersadung dan terjatuh, kan boleh mendatangkan kecederaan. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Sebab apa? Makanan dan minuman mungkin akan dicemari oleh bahan kimia yang berada di dalam bilik sains. Lepas tu, dekat mana nak makan? Dekat kantin lah anak-anak. Kenapa ya penting untuk kita patuhi peraturan di bilik sains? Yang pertama, bilik sains menjadi bersih dan kemas. Yang kedua, minta kebenaran guru sebelum masuk adalah amalan yang baik. Yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Apa akan jadi kalau peraturan bilik sains tidak dipatuhi? Pertama, mestilah bilik sains menjadi kotor dan bahaya. Sebabnya, murid-murid tidak membersihkannya sebelum keluar. Sampah berada di merata-rata tempat. Kedua, sinki akan tersumbat sebab bahan yang tidak sepatutnya dibuang ke sinki. Hanya bahan yang berbentuk cecair sahaja boleh dibuang di sinki, manakala bahan berbentuk perpejal hendaklah dibuang ke dalam tong sampah. Ketiga, akan mendatangkan kecederaan kepada murid-murid. Dan akhir sekali, pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan berkesan. Ingat ya murid-murid, sentiasa patuhi peraturan di bilik sains. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, jumpa lagi.